Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, kita sambung lagi dengan topik elastik dan plastik deformation. Okay, dekat sini awak nampak kita buat tensile test ataupun tension test, ujian tegangan. Biasa kita tahu bahan-bahan yang kita buat komponen tu masa dia digunakan, dia ada beban ataupun daya. Contoh kita buat sayap kapal terbang menggunakan alloy aluminium. Okay. Kapal terbang ni kita tahu dia akan terbang dan bila berada dekat atas, tekanan yang kena pada sayap kapal terbang ni tinggi. Jadi kita perlu tahu sifat bahan supaya kita dapat elakkan komponen ni berlaku kegagalan apabila berlaku sebarang perubahan tekanan pada komponen. Okey, itu tujuan kita buat tensile test. Dia satu ujian mekanikal yang paling asas lah. Uji kaji ni dia melibatkan tarikan menggunakan daya ke atas bahan. Okey, kalau nampak kat sini, ini adalah spesimen kita. Ini adalah spesimen metal. Okey, kita pegang dia. Okey, kita pegang kita punya spesimen. Okey, dekat sini kita kenakan daya. Kita buat kenakan daya kepada spesimen kita. Tujuan dia kita nak ukur tindak balas spesimen terhadap tekanan. 3 graf yang awak nampak dalam slide sekarang ni adalah contoh data yang terhasil apabila spesimen melakukan uji kaji tensile test. Kita akan hasilkan stress strain curve. Okay, stress strain curve ni bergantung pada bahan awak. Kalau kata bahan awak brittle, ini rupa awak punya graf. Ini adalah rupa garisan awak. Kalau ductile, ini adalah rupa dia. Garisan dia. Ada nampak perbezaan. Perbezaan dia adalah detik. Detik bahan awak gagal. Dia berhenti ni sebabnya dia dah patah. Patah. Dia berlaku fracture lah kat situ. Kat sini pun dia berlaku fracture. Ini bahan yang berbeza lah, bukan satu bahan yang sama. Okey. Kalau nampak dekat sini, pada ductile material, dia dibahagikan kepada elastic region dan juga plastic region. Dia sampai satu masa, sesuatu bahan ni, dia akan hilang sifat elastik dia. Dia dah tak boleh kembali kepada bentuk asal. Bila dia dah masuk ke plastik, dia boleh berlaku kegagalan pada bahan. Okey. Kalau awak perasan pula, dekat sini awak nampak elastic deformation. Okay, dekat elastic deformation ni, bahan awak, spesimen awak kekal pada keadaan asal dia, tak nampak perubahan sangat. Perubahan plastic deformation ni, awak mula nampak penerikan pada awak punya spesimen. Dia makin tertarik. Dekat sini dia dah mula necking. Ada necking pada spesimen dekat tengah-tengah dan akhir sekali dia berlaku fracture, putus. Okey, ini adalah grafnya. Okey. Kebiasaan awak akan tahu benda yang awak nak kaji ni biasanya kenapa ada 0.2% offset line. Biasa berlaku sebab kita susah nak tahu elastic limit. Dan kebanyakan bahan dia tak ada region elastik ni. Jadi yield strength ni, nilai yield strength
kita nak identify dia menggunakan offset method. Offset method ni 0.2% ataupun 0.002 string. Kita anjakkan sikit nilai dia untuk dapatkan yield strength point. Tahap maksimum ni adalah ultimate tensile strength dan pada fracture ni adalah breaking strength. Okey, seterusnya kita tengok formula pada elastic deformation. Kita ada formula untuk dapatkan stress. Stress sama dengan yang modulus darabkan dengan strain. Okey, elastic deformation ni adalah deformation yang mana stress dan juga strain adalah proportional. Bila mana spesimen awak dikenakan daya dan awak lepaskan daya tersebut ataupun beban tadi, spesimen awak masih boleh kembali ke bentuk asal. Okay, kalau awak tengok pada graf, tengok graf yang atas ni, dia berlaku pada elastic region. Elastic region yang mana dia strain dan stress adalah proportional. Straight saja. Dekat sini, kat kecerunan dia ni, awak boleh dapat yang modulus. Stress bahagikan dengan strain, awak dapat yang modulus. Sebab tu awak dapat stress sama dengan yang modulus darabkan dengan strain. Okay. Untuk stress, awak kena tahu unit bagi stress adalah Newton per meter kuasa 2 ataupun Pascal. Untuk yang modulus pula, dia adalah gigapascal. Untuk strain dia tiada unit. Dia strain ni adalah kadar perubahan panjang dengan panjang asal. Sebab tu dia tak ada unit. Okay, yang ini saya dah terangkan tadi. Yang modulus awak boleh perolehi daripada kecerunan graf stress dan juga strain. Ni ada parameter yang kita boleh tahulah. Untuk dapatkan yang modulus yang tinggi, kita kena pastikan stiffness tinggi dan elastic strain dia rendah. Ni hubungan antara yang modulus, stiffness dan juga elastic strain. Okay, kita nak tengok ubah bentuk elastik. Ubah bentuk elastik ni adalah darjah perubahan struktur ataupun terikan. Dia bergantung kepada magnitude tegasan yang dikenakan. Okay, elastic deformation ni dia ada keupayaan untuk kembali ke bentuk asal apabila daya dilepaskan. Maknanya atom akan kembali pada kedudukan asal. Sini awak boleh tengok silinder rod yang kita kenakan tension. Kita ada berlaku tarikan kat sini lah. Force atas dan bawah. Asal spesimen awak macam gini. Kemudian di akhir dia akan berlaku perubahan pada panjang spesimen. Jadi kita boleh kira engineering stress dia. Stress sama dengan force bahagi area. Okay. F ni kita nak dapat pula F sama dengan MA. A nak dapat macam mana? Tengok bentuk apa. Kalau kata macam silinder ni, atas ni kita circle. Circle. Jadi area untuk circle apa formula dia? Pi R kuasa 2. Okay. Kalau engineering strain pula, awak nak tahu strain, formula dia adalah perubahan panjang bahagi dengan panjang asal. Perubahan panjang ni, panjang akhir tolakkan dengan panjang asal. Original dia, kemudian bahagikan panjang asal. Formula dia agak mudah. Okey, kita tengok contoh dekat sini. Satu bar berdiameter 1.25
cm. Dikenakan beban 2,500 kg. Kirakan engineering stress. Tegasan kejuruteraan bagi bar ini dalam megapascal. Dia nak jawapan akhir dalam megapascal. Okey, pecutan graviti awak 9.81. Kita cuba selesaikan. Given 1.25 adalah diameter. Jadi radius bagi diameter separuh lah. 0.6 0.625 cm. Ni bagusnya awak tukar terus pada meter. Kalau kata ni, tapi saya nak tunjuk kat awak kalau pakai cm. Okey, kemudian kita ada load. Kg, kemudian pecutan graviti. Okey. Diameter. Bila diameter, awak ada bulatan. Area sama dengan pi r kuasa 2. Ataupun awak boleh pakai area sama dengan pi d kuasa 2 bahagi 4. Kita dapatkan engineering stress kita. Stress sama dengan force bahagi area. F sama dengan MA. Area pi r kuasa 2. Stress sama dengan 2,500 kg darab 9.81. Bagi kuasa 2. Dekat sini kita kena hati-hati dengan unit. Yang mudah, radius ni sebenarnya cm dia awak tukar terus pada meter. Tapi saya nak tunjuk kesilapan yang selalu student lakukan lah. Stress sama dengan 24 kg meter second negatif 2 ni boleh tukarkan jadi Newton. Pi 0.2 kena kuasa 2 kan dia. Jangan lupa kuasa 2. Yang N ni tadi N ni adalah kita teruskan lagi untuk dapatkan stres. Saya tunjuk step by step. Supaya awak faham. Newton meter ni awak boleh tukarkan jadi Pascal. Ni jadi kan tadi.
Okey, jawapan akhir dia nak dalam megapascal. Anjakkanlah 6 titik. 8 megapascal. Ini jawapan akhir. Awak dapat engineering stress awak. Okey. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Kita ada aluminium dengan lebar 0.5 cm, tebal 0.040 cm dan panjang 8 cm. Okey. Awak punya gauge ni bahagian kita just nak tengok pada bahagian tengah. Kita marking 2 cm. Pada panjang tolok ni kita marking dia 2 cm di bahagian tengah sampel yang mengalami terikan. Okey. Okey, kemudian kita nampak gauge marking ni ada perubahan. Panjang tolok berubah kepada 2.65 cm. Okay, panjang dia berubah dekat sini. Dia berlaku pemanjangan. Kira terikan kejuruteraan yang dialami oleh sampel. Dia nak engineering strain elongation. Ini soalan dia lagi mudah. Kita boleh selesaikan. Strain sama dengan perubahan panjang bagi panjang asal. Okey, carilah panjang final tolak panjang asal bagi panjang asal. Kita just consider pada kawasan ni sahaja. Okey, maklumat-maklumat lain yang 8 cm, 0.5, 0.04 ni tak terlibat. Okey, kita tengok 2.65 cm tolak 2 cm bahagikan dengan 2 cm. Awak dapat terikan dia berapa? 0.65 cm bahagi 2 cm. Sama dengan 0.325. Situ terikan dah cancel dia punya unit. Sebab tu saya cakap terikan dia tiada unit. Darabkan dengan 100%. Jadi terikan dekat sini berlaku 32.5%. Okey. Seterusnya kita tengok ubah bentuk plastik. Bagi kebanyakan bahan logam, ubah bentuk plastik disebabkan terikan hanya berlaku lebih kurang 0.005 dia punya nilai strain. Terikan dia. Ubah bentuk plastik, dia tak boleh kembali sepenuhnya kepada bentuk asal. Atom berubah kedudukan secara kekal dan mendapat tempat baru. Yang ini dia akan berlaku pemanjangan sampailah berlaku fracture. Dia melibatkan pemutusan ikatan dengan atom bersebelahan yang asal dan membentuk ikatan baru dengan atom baru yang bersebelahan. Apabila tegasan dilepaskan, dia tak akan kembali ke kedudukan asal. Inilah tensile test. Bertujuan untuk menentukan kekuatan bahan. Kat sini kita nampak kat situ force. Kita clamp sampel. Sampel ditarik sehingga berlaku kegagalan dalam masa yang singkat pada kadar yang malar. Nanti dia akan hasilkanlah graf stress dan juga strain yang awak nampak tadi. Kat sini berlaku fracture. Okey, yang ini pula graf tegasan terikan. Curve dia kita boleh nampak apa. Okey, daripada graf tegasan terikan, kita boleh tahu nilai yang modulus. Yang pertama, kita boleh tahu yang modulus pada kawasan elastik. Pada kawasan elastik, kita ada elastic region dan juga plastic region kan yang awal tadi.
Pada kawasan elastic region, kita boleh dapat yang modulus. Ini pada slope lah ataupun kecerunan. Okay, kemudian kita tahu kekuatan, kita tahu yield strength. Yield strength ni kat sini. Ni yield strength. Yield strength adalah pada 0.2% offset. Ataupun 0.02 strain awak. Kita tahu juga kekuatan tegangan muktamad. Kekuatan tegangan muktamad dekat sini. Ni yang ketiga. Yield strength tadi berlaku dekat sini je. Dia kecil sangat. Yang modulus dekat sini. Okey. Kemudian kita boleh dapatkan peratusan pemanjangan pada bahagian yang patah. Dan yang terakhir kita tengok pengurangan peratusan luas kerata rentas ketika patah. Yang ini mesin yang akan generate data awak. Ni samalah macam graf-graf yang sebelum ni saya dah terangkan tadi. Dekat floor apa semua. Ni dapatkan stress, strain. Itu yang modulus. Nilai-nilai untuk setiap metal. Ni awak boleh jadikan rujukan. Banyak dekat dalam internet. Ni boleh jadikan sebagai reference. Dia punya yang modulus, shear modulus, Poisson ratio dia. Setiap bahan berbeza-beza nilai. Okey, seterusnya kita akan tengok formula bagi true stress dan juga true strain. Okey, dekat graf yang dihasilkan oleh mesin tadi, dia akan keluarkan data engineering stress dan juga engineering strain yang bawah ni. Graf yang bawah. Okey. Bila kita dah dapat data ni, kita kena kira semula untuk dapatkan data yang sebenar. Data yang sebenar. Sebab kita ada consider yang tadi offset data tu. Jadi kita kena kira pula tegasan dan terikan yang sebenar. Formula yang kita boleh pakai ada dekat dalam slide yang saya tunjuk sekarang ni. Ini formula untuk nilai stress dan strain sebenar. Kita tengok contoh. Kita ada beban yang dikenakan ke atas spesimen 17,000 pound. Diameter spesimen asal 0.5 inci. Diameter spesimen di bawah beban 17,000 pound ialah 0.472. Ini dia berlaku compression lah. Kirakan engineering stress, engineering strain, true stress dan juga true strain. Kiralah dulu area. Sebab dalam ni melibatkan area kan. Area sama dengan pi r kuasa 2. Ataupun awak boleh pakai pi d kuasa 2 bahagi 4. First kira AO dulu. Original dia. Pi d (0.196 inch kuasa 2).
Kemudian kita kira pula area spesimen apabila dikenakan daya. Awak akan dapat okay, daripada data ni awak boleh kira engineering stress, awak boleh kira engineering strain awak. Okay. Pakai yang asal lah. Kirakan engineering strain. Sebelum ni kita gunakan formula perubahan panjang bagi panjang asal. Tapi kita hanya ada area. Bila ada area, kita boleh buat pengiraan. Asal bagi yang selepas tolakkan dengan 1. 196 tolak 1, awak dapat 0.12. Ini pun tak ada unit lah. Seterusnya kita kirakan crew stress dan juga crew strain. Crew stress dengan kita boleh dapat crew strain. Formula dia ln tengok apa maklumat yang dibagi. Awak kena tengok maklumat apa yang diberi. Ada yang ini. Jadi selesaikanlah. ln tekan dapat 0.113. Ini adalah data yang dihasilkan oleh mesin. Tapi kita kena consider beberapa ralat. Mungkin masa peringkat awal tu bacaan awak belum konsisten lagi. Dekat elastik tu dia susah sikit. Jadi kita kena kira semula selepas dapat data. Ini adalah result yang dah dibetulkan. Okey, itu saja dari saya. Terima kasih. Kita sambung lagi sedikit dalam slide yang seterusnya.